객관적인 전력으로 보면 피파 랭킹 130위의 약체팀이지만 월드컵 조별 예선에서 누구도 예상하지 못한 대역전극을 연달아 이뤄낸 팀이 있습니다. 바로 말레이시아입니다. 김판곤 매직이라 불리며 말레이시아 국민들에게 국민 영웅이 된 그의 이름은 이제 우리에게도 잘 알려져 있는데요. 별다른 국가적 지원도 없이 1980년 이후 40년 만에 아시안컵 본선 자력 진출의 기적을 이뤄낸 말레이시아의 플레이를 보면 가슴이 뭉클해지곤 합니다. 지고 있는 상황에서도 필사적으로 뛰며 투혼을 발휘하는 선수들과 그라운드에서 한순간도 눈을 떼지 못하고 응원하는 김판곤 감독의 모습 때문입니다. 간절히 바라면 이뤄진다는 말처럼 말레이시아는 키르기스스탄에 3대1로 지던 상황에서 역전해 4대3으로 승리했고 대만은 1대0, 시리아와는 무승부로 경기를 마무리했는데요. 이번에도 마찬가지였습니다. 피파 랭킹이 40이나 차이가 나는 시리아와 맞붙게 된 말레이시아. 시리아 국가대표팀 감독은 크게 걱정하지 않는다며 큰소리마저 친 상황인데요. 경기 결과 과연 어땠을지 지금부터 영상으로 함께 보시겠습니다. Cantik kali ini dari Syria untuk melebarkan kedudukan mereka dan sebagainya. Ya, beliau mempunyai lebih banyak peluang di bahagian kiri ini berbanding Arif. Approach yang boleh kita pelajari daripada Syria sebenarnya. Peluang untuk pasukan Malaysia bagaimana? Agak lambat untuk melakukan tindakan. Paulo Josue barangkali mungkin dia juga teragak-agak di situ. Di sebelah kiri sekali lagi peluang untuk pasukan Malaysia. Faizal. Ada offside. Adakah offside? Dia mengharapkan offside kan? Namun begitu asakan awal di separuh masa yang kedua melalui Mahmud Al-Mawas dan beliau bukan pemain yang akan pergi merempuh pemain lain. Ya. Beliau biasanya dirempuh. Apabila mereka bermain di tempo yang tinggi, perlawanan antara gerakan barisan negara, kita mengharapkan separuh masa yang kedua ini lebih pat. Syarul untuk Hendrik Dos Santos, untuk Akyar, peluang untuk pasukan negara. Jadi sudah berubah kedudukan ini. Perbezaan apabila Hendrik turun ke bawah untuk menggerakkan serangan. Ini yang berlaku. Kita lihat apabila Brandon dan juga Stuart Wilkin berada di bawah. Jadi apabila beliau nak melakukan rembatan ke arah pintu gol pasukan Syria. Satu lagi peluang untuk pasukan yang dapat bermain dengan begitu baik dan menjadi antara pemain pilihan Kim Pangon nanti. Cantik kali ini antara 1-2. Agak terkalang kabut sedikit Faizal di situ. Cuba dikawal oleh Hendrik Dos Santos dan juga Akyar Rashid ada di situ. Ke bahagian far post. Kobin Ong, kita lihat ini skill yang dilakukan oleh Hendrik. Kita tahu kemampuan. Kita juga mengharapkan Faizal Halim dapat bebas kali ini. Satu tandukan daripada Faizal. Tak apa. Itu antara Asman. Dimasukkan Mardik. Penjaring gol pertama Syria dikeluarkan, mungkin mengalami kecederaan di bahagian hamstring tadi. Jadi tekanan satu pressing yang baik daripada Hendrik dapat membuat sentuh. Junior Estal cuba mengawal keadaan, dibantu di situ oleh Stuart Wilkin. Ada asakan-asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Syria. Kita ketinggalan 0-2, kemudian Akyar merapatkan defisit. Separuh masa yang pertama, sekali lagi gerakan yang cantik terus ke bahagian tengah. Baik dari Darren Lock. Ya, sayang sekali percubaan pertama daripada Darren Lock. Kita lihat the ball, kita boleh lihat beliau lari ke hadapan. Bukan bahagian atas Darren Lock, kerajinannya seperti yang kita dapat lihat prestasinya dalam liga di negara kita. Satu
hantaran melalui tandukan yang cuba dilakukan oleh Matthew tak hantaran begitu yang tepat sebenarnya daripada tapi tak Hendrik cukup mencari cukup Matthew nak Davis. bantu. Mungkin decision tu agak bukan mudah untuk lakukan kerana bola itu melantun. Kalau beliau menahan bola tersebut, Dari pasukan negara kita mungkin itu satu amalan yang sudah biasa di kalangan pemain negara. Satu lagi atau seorang lagi pemain Syria mengalami kecederaan. Dan ini jugalah peluang yang digunakan oleh pemain-pemain untuk salah satunya ke arah Fazalim yang hampir-hampir menjaringkan gol tadi. satu lagi sepakan sudut yang rendah Faizal. Tujahan boleh ni tujahan oleh anak-anak buah Kim Panggon ini. Ya, sesekali kita lakukan oleh Kim Panggun. Ya. Kita tahu, kita dapat melihat Quentin. Itu satu gerakan yang boleh saya katakan antara yang baik di separuh masa yang kedua. Namun begitu Syria masih lagi mahu mengasak pintu gol pasukan negara. Faizal ke bawah sedikit memberi bantuan kepada rakan-rakan di Muhammad Osman, pemain Syria jersey nombor 7 tadi, dan juga Khalid, pemain. Ya, ini yang kita nak tengok, kita nak lihat apakah usaha kita untuk menyamakan kedudukan. Jadi semakin menarik nampaknya pertemuan di antara kedua-dua pasukan, biarpun tidak berada dalam. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh pasukan negara. Ini mungkin peluang ya. Ya, ini peluang yang baik, mungkin akan diambil oleh Sapawi ataupun Hendrik. Hantarkan bola tersebut ke arah Siksiat. Jadi ada sentuhan susu dari pemain Syria. Namun begitu kita masih lagi mempunyai peluang. 6 minit yang cukup berharga. Syarul untuk Sapawi. Sapawi Rashid, satu rempatan cantik kali ini. Jaringan penyamaan untuk Malaysia dari Darren Lock. Itulah yang menjadi harapan kita semua, Lim. 2-2 sekarang ini. Ya, satu follow up yang baik daripada Darren, tetapi kredit harus baik. Dan ini kita lihat Sapawi membuat rembatan deras bola bawah. Penjaga gol Syria tidak dapat membuat tangkapan kemas, hanya boleh menampan, dan Darren Lock berada di kedudukan yang mudah. Perlawanan ini jelas dapat dibuktikan oleh anak-anak buah Kim Panggon. Defisit gol, kemudian Darren Lock Defensive midfield. Jadi tidak banyak yang kita lihat daripada beliau. Approach yang dilakukan oleh Kim Panggon terhadap skuad Harimau Melaya. Jelas sekali emosi yang agak terganggu dan mengganggu Corbin Ong sehingga mendesak beliau berkelakuan seperti itu. Saya rasa pemain-pemain Malaysia mereka harus lebih tenang. Corbin Ong tidak perlu. Ya, betul. Saya rasa benda ni akan berlaku kepada dua-dua pasukan. Pasukan Syria mendahului 2-0 nasi permainan. Itu penting. Ya, betul. Matthew sekali lagi. Siapa ada di situ? Lambat. 시리아와 말레이시아의 경기 어떻게 보셨나요? 이번 아시안컵에서 말레이시아는 한국, 바레인, 요르단과 함께 2조에 속해 있는데요. 25일 조별리그 최종전에서 어떤 경기력을 보여줄지 궁금해지는 모습이었습니다. 오늘 영상도 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 항상 함께 해주시는 구독자 여러분, 감기 조심하시고 이번 한 주도 행복하게 보내세요.